Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu ni. Apa khabar semua? Umi doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Allah lindungi dan berkati kehidupan kalian semua dan bahagia di sisi keluarga semua ya. Moga mak ayah kalian, keluarga kalian juga sihat, sejahtera hendaknya. Okey, baiklah. Jadi, terima kasih di atas respon yang kamu dah buat pada minggu lepas. Jadi, pada minggu ni kita sambung lagi. Masih lagi dalam tajuk ilmu. Okey, dan Umi harap mudah-mudahan kamu telah membetulkan niat kamu untuk menuntut ilmu. Okey, dan banyak mencuba ilmu-ilmu dan banyak membaca ya untuk mendapat ilmu yang pelbagai. Okey, jadi pada minggu ni kita nak cerita tentang apa? Okey, objektif pada minggu ni sebenarnya kita nak menerangkan tentang sumber-sumber ilmu. Okey, sumber-sumber ilmu ya. Baik, sumber ilmu ni dia ada 4. Okey, mi terangkan dulu ya. Yang pertama, sumber ilmu yang pertama kita sebut sebagai wahyu. Okey, apakah dia wahyu? Okey, wahyu ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bererti memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain. Okey. Dan dia merupakan sumber pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia pilihan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebenaran wahyu ini bersifat mutlak. Ya, maksudnya dia tak boleh berubah-ubah ya, dan dia benar. Mutlak maksudnya benar ya. Sumber rujukan tertinggi bagi umat Islam, dan wahyu ini merupakan sumber pengetahuan yang paling utama yang menjadi asas, ukuran dan rujukan atas setiap kebenaran pengetahuan rasional, empirical ataupun intuisi. Okey. Baiklah. Wahyu ini sebenarnya boleh dikaji secara rasional atau dengan pendekatan empirikal, terutamanya dalam permasalahan yang melibatkan pengalaman manusia dalam konteks masyarakat dan individu serta alam nyata. Okay, sebagai contoh dalam masalah-masalah syariah kan. Baik. Dan seterusnya, wahyu merupakan pemandu kepada akal. Okay, nanti kita cerita tentang akal pula kan. Okey, ia mengarahkan supaya mengikuti perkara yang tidak mampu ditanggapinya, khususnya dalam persoalan ghaibiyat dan sam'iyat serta alam metafizik ya. Sebenarnya akal kita ada keterbatasan. Jadi dengan ilmu lah kita menanggapi perkara ghaibiyat. Perkara gaib ni apa contoh dia? Kalau kamu mungkin kamu kata hantu tu gaib kan? Tak. Perkara ghaibiyat ni macam syurga, neraka, titian siratal mustaqim kan? Okey, manakala bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, alam gaib dan roh, kajian secara empirikal tidak dapat dilakukan kerana berada di luar jangkauan dan kemampuan manusia. Okey, ada tak nak mengkaji roh tu kita pasang alat-alat saintifik? Tak kan? Okey. Baiklah, itu yang pertama. Okey, sumber ilmu yang pertama kita sebut sebagai wahyu. Baik, sumber ilmu yang kedua kita sebut sebagai akal. Sebenarnya akal ni dia sebenarnya adalah sumber kepada ilmu juga. Okey. Akal merupakan antara sumber pengetahuan yang utama. Dengan akal manusia dapat membuat pertimbangan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk kan ya. Aliran yang mengagungkan penggunaan akal dipanggil rationalism. Ada juga orang yang kadang-kadang menggunakan akal tu secara sepenuhnya. Yang maksudnya kalau ada apa-apa perintah daripada Allah, nak kena ada rasionalnya daripada sudut akal ya. Okey. Antara pendukung mazhab rasionalisme adalah Socrates, Plato dan Descartes ya. Kalau kita tengok ini adalah ahli falsafah daripada Yunani dan Rom ya. Okey, proses pemikiran yang betul akan membuahkan pengetahuan yang benar seperti logik deduktif dan induktif. Dia sebenarnya dengan akal ni tidak dinafikan. Kita boleh mendapat satu keputusan yang betul ataupun melakukan satu proses pemikiran yang betul. Boleh sebenarnya. Okey. Dan mazhab rasionalisme menumpukan penekanan terhadap prinsip kekal yang boleh diketahui oleh manusia. Tapi kita tak bolehlah menggunakan akal sahaja sepenuhnya. Okey, sebagai contoh kan, kita nak tanya, sebagai contohlah, orang tanya, kenapa kita kena solat? Apakah hujah-hujah daripada segi saintifiknya? Maksudnya kita tak bolehlah, maksudnya okey, kalau benda tu tidak ada hujah saintifik kita tak terima. Tak bolehlah berpegang dengan akal semata-mata kan.
Okey, Umi harap semua faham ni, jelas ya. Okey, yang ketiga, sumber ilmu yang ketiga adalah panca indera. Panca indera kita ni mata, mulut, ya. Okey, semua pengetahuan yang manusia yang diperolehi melalui 5 panca indera iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Okey, pengetahuan ini dipanggil sebagai pengetahuan empiris. Okey. Pengetahuan empiris ini sangat bergantung kepada pengalaman dan pengamatan gejala-gejala alamiah yang bersifat konkret dan mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat dinyatakan melalui tanggapan panca indera manusia. Terdapat satu ideologi ekstrim dalam memperjuangkan kebenaran empiris iaitu mazhab empiricism. Oh, ada rupanya orang menggunakan mazhab panca indera ni. Antara pelopor utama mazhab ini adalah David Hume, John Locke dan Roger Bacon. Dia sebenarnya panca indera ni sebagai contoh, kamu boleh membuat satu pengetahuan berdasarkan kajian di dalam makmal. Okay. Kajian dalam makmal kan memerlukan kamu untuk melihat, memerhati, merasa, membau, dan di sinilah peranannya panca indera ni untuk mengesahkan sesuatu ilmu itu. Okay. Dan yang keempat, sumber ilmu yang keempat adalah intuisi ataupun kita sebut sebagai ilham. Macam mana intuisi ni jadi sumber ilmu? Okey, intuisi ni adalah pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran. Intuisi juga boleh berlaku dalam keadaan secara sedar, iaitu datang ketika tidak difikirkan atau dikehendaki. Bersifat personal, datang secara tiba-tiba dan tidak boleh diramalkan. Mempunyai banyak nama dan istilah yang pelbagai seperti basirah, kasyaf, wujdan, ilmu laduni. Ya? Dan Imam Al-Ghazali menyatakan ilham adalah berupa cahaya yang datang kepada nurani, bersih dan lembut. Ia adalah ilmu yang didapati tanpa jalan kajian dan mencari dalil. Dia ilham ni kalau kita tengok kan orang yang seni, kan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang seni sebagai contoh pelukis pelukis, ada tak kita tengok pelukis ni dia sama, sebagai contoh pelukis A dengan pelukis B tu dia sama je lukisan dia? Tak. Sebab apa? Sebab ilham dia berbeza. Cuma apa yang nak tekan kat sini, sumber ilmu kita ada 4 kan, ya, wahyu, akal, panca indera dan juga intuisi. Tapi wahyu itu adalah hierarki yang paling tinggi, sumber ilmu yang paling tinggi sekali, ya. Tapi walau macam mana pun dalam kita mendapat ilmu, sumber ilmu ni sebenarnya dia blended 4 ni. Ya, kita tak boleh memegang kepada satu-satu saja. Sebagai contoh, kita berpegang pada akal sahaja. Ya, akal ni dia tak boleh membezakan. Bukan. Akal ni kadang-kadang kan akal kita ni banyak dipengaruhi oleh nafsu. Kan bila dipengaruhi oleh nafsu, kita gagal untuk memilih satu keputusan yang baik dan betul. Kan? Okey, jadi apabila kita membuat satu-satu keputusan, dia memerlukan kerjasama 4 sumber ni, ya. Jadi nak ceritanya betapa luas ni ilmu Allah Subhanahu Taala tu, ya, dan dalam wahyu tu sendiri ada Al-Quran, ada hadis, ya. Dan kalau kita kaji Al-Quran tu, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Taala. Al-Quran ni bersifat past tense, present tense and future tense. Maksudnya benda yang dah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Kan, tak ada lagi kitab kat atas dunia ni yang boleh macam tu, yang ada semacam itu, tidak. Al-Quran sahaja yang ada macam tu. Dan untuk penghayatan kita pada hari ini, Umi nak mengajak pada semualah, ya, diri Umi, diri kamu semua, untuk kita setiap hari marilah baca sekurang-kurangnya satu ayat. Tu sekurang-kurangnya lah, ya. Tapi cubalah kita tetapkan KPI lah, kita punya target dalam seharian kita. Sebagai contoh, satu hari nak membaca satu muka surat Al-Quran, ya. Okay, mungkin boleh baca bersama dengan keluarga, ya, lepas maghrib. Kan sekarang ni kan semua orang duduk kat rumah kan. Jadi kita pun solat berjemaah, ya. Ataupun mungkin kata saya tak solat pun jemaah dengan keluarga. Kan apa kata kalau kamu lah yang lelaki tu, kamu offer diri kamu untuk jadi imam. So buat solat jemaah dekat rumah, ya. Lepas solat jemaah, contoh lepas maghrib tu, boleh baca Al-Quran sama-sama dengan ibu dan ayah, dengan adik-beradik kan. Kita mulakan dengan juz amma dahulu kan.
Lepas baca, kita baca maksud dia dan boleh sama-sama kita menghayati daripada apa yang terdapat dalam surah tersebut kan. Benda ni mula-mula memang rasa macam susah nak buat kan, tapi bila dah buat seronok sebenarnya kan. Dan itu sebenarnya salah satu cara yang kita sebut bonding with family. Tu cakap on Buddhis ya. Bonding maksudnya cara untuk kita bersilaturahim dengan keluarga ya, meluangkan masa ya. Itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita nak meluangkan masa dengan keluarga kita, iaitu dengan membaca Al-Quran ya. Baca Al-Quran ni sebenarnya banyak faedah dia ya. Yang pertama, jawapan standard lah, dapat pahala. Dapat pahala, lepas tu apa? Masuk syurga kan. Okey. Betul ya. Bila kita baca Quran, sekurang-kurangnya satu hari tu ada waktu kita membaca wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan apabila kita membaca Al-Quran, kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, walaupun mungkin membicara tu dalam satu bentuk, satu hala kan. Tapi percaya Allah itu Maha mendengar ya. Satu lagi, bila baca Quran, hati akan jadi tenang sebenarnya. Percayalah kan, kalau baca Quran betul-betul hati akan tenang. Ya. Hidup kita memang ada masalah. Memanglah tak sentiasanya tenang. Baca Quran 24 jam lepas tu tenang. Tak. Hidup kita ni macam berada dekat atas kapal ya. Ada waktu kita tenang, ada waktu kita goyah ataupun karam ya, ataupun bergoyang-goyang ya. Siapa yang pernah naik kapal? Pernah naik kapal. Ya, bila cerita tentang naik kapal ni, Umi ingat satu pengalaman hidup Umi kan. Sebagai contoh, bila waktu Umi berkenalan dengan kamu kan, Umi cerita Umi suka buat satu benda yang kita rasa macam mustahil nak buat, tapi Umi buat jugalah benda tu. Okay, Umi teringat satu pengalaman waktu berada, Umi pernah pergi dekat satu negara nama dia Turki. Okay, dekat tempat Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Ada satu malam tu, orang kata kalau pergi Turki, pergilah naik kapal dia kan. Umi ni pergi secara backpack, so kita tak ikut travel agent kan. Jadi kita macam meredah, tahu meredah. Okey. Jadi tengah kami turun daripada bas tu, tiba-tiba nampak macam pelabuhan lah. So kita tengok pelabuhan tu. Lepas tu Umi pun cakap lah dengan suami, dengan Abi kan, macam best je naik kapal tu. Tiba-tiba orang yang jaga dekat tempat tiket tu, dia pun lambai-lambai kat kami macam cepat kapal nak jalan kan. Kami ni berlari-lari pergi kat kapal tu. So dekat sana dia pakai satu kad. Tak ingat kad apa nama dia. Kad tu maksudnya kita nak pergi mana-mana, nak naik apa-apa saja kenderaan awam, scan je kad tu. Dan untuk pengetahuan kamu, Turki ni kapal adalah satu kenderaan awam. Dahsyat kan? Sebab apa? Sebab dia kan dua benua. Satu benua Asia, satu benua Eropah. Ya, jadi nak pergi daripada satu benua ke satu benua, kalau jalan darat dia lambat. Jadi dia orang ikut jalan laut. Ya. Jadi Umi pun naik tu, scan tu, masuk je dah. Masuk dalam kapal tu. Bila masuk dalam kapal tu, dia adalah berhenti kat stesen-stesen. Jadi kami ni ingatkan kapal tu akan kembali balik ke stesen yang kami naik tadi tu. Lepas tu dah 2 jam lebih kami naik. 2 jam lebih kami naik kapal tu. Bayangkan daripada pukul 8 lebih sampai pukul 10 lebih. Ya. Kami lalu bawah jambatan, daripada satu jambatan. Lepas tu rasa macam, ya Allah, Istanbul tu macam makin jauh-jauh. Kami dah sampai ke negara mana dah ni, dah 2 jam lebih kan. Ya. Tinggallah kami 2 orang je dekat atas kapal tu. Sekali orang yang bawa kapal tu, dia pun cakap dengan bahasa Turki, brother sister, where you want to go kan. Umi pun cakap lah nak kembali balik dekat tempat yang kami naik tu. Dia kata kapal ni tak kembali balik kat stesen tu. Lepas tu habis tu macam mana? It's okay. Lepas tu dia bawa balik kapal tu, tak tahu pergi stesen mana. Lepas tu dia kata nanti dah sampai turun kat situ, naik bas. Bas tu akan kembali balik ke tempat penginapan kami. Maksudnya direct terus pergi ke tempat penginapan kami tu. Tapi lucunya bayangkan, kami cuma bayar 4 lira saja. 4 lira tu 4 darab 6 berapa sen? 4 darab 6 apa? 24. Maksudnya RM2.40 sen. Kami naik kapal tu 2.5 jam. You rasa mampu? So bila kita ingat balik, ya Allah ya Tuhanku, naik atas kapal tu memanglah seronok kan. Memang bila kita tengok kat Turki ni rupanya, wow, dia punya jalan pengangkutan air dia memang sangat sibuk, macam dekat atas darat juga, macam dekat atas daratan juga. Kapal memang bersimpan siur, cuma tak ada traffic light je lah kan. Tapi itu satu pengalaman yang seronok, sebab kita bayar RM2.40 je, air boleh jalan naik atas kapal 2 jam lebih. Okey, tapi bila berada kat atas kapal tu,
Macam itulah kita kadang-kadang kita rasa tenang, kadang-kadang dia bergelora kan. Ikut kepada laut itulah. Macam itulah hidup kita sebenarnya. Ada waktu kita tenang, ada waktu kita bergelora. Kalau rasa bergelora tu cepat-cepat ambil Quran, baca Quran. InsyaAllah kan tenang sekejap Allah bagi pada kita. Okey, jadi itu saja karutan Umi pada minggu ni. Jangan lupa kita jumpa lagi minggu depan. Cuma untuk aktiviti nanti Umi akan postkan dekat dalam Google Classroom. Nanti kita rujuk pada Google Classroom. Okey? Okey. Salam ceria, jaga diri, hiasi peribadi. I love you class. I love you so much. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.